Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid kelas 2 Bumi? Hari ini Cikgu Nurul kembali lagi dalam PDPR di rumah. Baik, hari ini Cikgu Nurul akan menerangkan sedikit tentang topik iaitu unit 5, tumbuh-tumbuhan. Baik, murid-murid dah bersedia nak belajar? Baik, cuba kamu tengok buku teks kamu, buku teks mata pelajaran sains, muka surat 49. Okey. Baik. Atau kamu boleh tengok persembahan PDF cikgu pada hari ini. Hari ini kita akan belajar unit 5, tumbuh-tumbuhan. Mengapa manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan? Cikgu Nurul yakin kamu sudah dapat tahu jawapannya. Okey. Cuba kamu tengok lagi muka surat 50, muka surat 50, buku sains, buku teks. Antara kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan ialah yang pertama, tumbuh-tumbuhan iaitu pokok, sayur-sayuran, buah-buahan itu ialah dalam golongan tumbuhan. Okey, tumbuhan ini sangat penting. Yang pertama kerana tumbuhan ialah habitat untuk haiwan. Apa maksudnya habitat? Habitat ialah tempat pembiakan untuk haiwan. Kalau kita manusia, habitat kita ialah tempat tinggal kita lah. Untuk kita membesar, untuk kita membiak, untuk kita beranak. Baik, manakala untuk haiwan juga, untuk haiwan pula, tumbuhan merupakan habitat untuk haiwan. Untuk haiwan, tempat tinggal haiwan, dan untuk haiwan mencari makanan. Baik, yang kedua kepentingan tumbuhan, kebaikan tumbuhan ialah sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Murid-murid tahu tak? Haiwan dan manusia memerlukan oksigen. Murid-murid tahu tak oksigen ini kita peroleh dari mana? Ya, bagus. Oksigen diperolehi daripada tumbuhan. Daripada tumbuhan. Okey, tumbuhan akan mengeluarkan oksigen. Manakala haiwan dan manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Jadi tumbuhan sangat penting kepada haiwan dan manusia. Baik, antara kepentingan tumbuhan yang ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Untuk pengetahuan awak, tumbuh-tumbuhan, ada banyak tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan ubat. Contohnya kalau awak pernah dengar, yang Cikgu Nur boleh sebutkan ialah daun aloe vera. Kalau awak tak tahu apa tu aloe vera, tanya ibu ataupun search dekat internet. Aloe vera, tumbuhan daun aloe vera, pokok aloe vera ini sangat baik untuk kulit badan manusia. Dan banyak lagi tumbuh-tumbuhan herba untuk dijadikan ubat bagi manusia dan haiwan. Untuk pengetahuan awak, kalau ibu ada menanam sayur-sayuran bukan seperti ulam-ulaman, boleh dijadikan ubat juga, baik untuk kesihatan tubuh badan manusia. Ulam, pucuk raja dan pelbagai jenis lah dalam kategori sayur-sayuran. Baik. Kepentingan tumbuhan juga ialah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Sayur-sayuran lah. Sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kategori tumbuhan. Kalau tak ada sayur-sayuran, kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, kita takkan dapat vitamin. Betul tak? Vitamin sangat penting kepada manusia. Kepada haiwan juga. Baik, ini ialah kepentingan atau kebaikan tumbuhan. Apa dia kebaikan tumbuhan murid-murid? Sebut semula. Ya, yang pertama habitat untuk haiwan. Yang kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Udara tu apa? Oksigen lah. Yang ketiga, kepentingan tumbuhan ialah sumber ubat
untuk manusia dan haiwan. Yang keempat, tumbuhan juga penting sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan untuk kelangsungan hidup manusia dan haiwan. Itu ialah kepentingan tumbuhan. Okey, nota ni awak boleh lihat dalam muka surat 50 buku teks sains. Baik. Yang seterusnya, cuba kamu tengok buku teks sains juga. Keperluan asas biji benih bercambah. Murid-murid tahu tak? Setiap tumbuh-tumbuhan, pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, pada peringkat permulaannya ialah bermula dengan biji benih. Dia tak tumbuh-tumbuhan pokok ni tak seperti manusia, tak seperti haiwan. Asas permulaan kepada pokok, asas permulaan kepada pokok ialah mula dengan biji benih. Biji benih. Baik. Muka surat 51 buku teks sains. Okey, kamu dapat lihat. Di sini pun Cikgu Nurul dah senaraikan. Ada berapa keperluan asas biji benih supaya biji benih ni bercambah menjadi pokok? Ada 3. Ada berapa murid-murid? Ya, bagus. Ada 3. Yang pertama, air. Biji benih nak bercambah, nak membesar menjadi pokok. Yang pertama, biji benih memerlukan air. Okey, yang kedua, asas kepada biji benih ni tumbuh pokok, bercambah, membesar, dia memerlukan biji benih memerlukan udara. Udara. Okey. Dan yang ketiga, dia memerlukan juga suhu yang sesuai. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap pokok dia berlainan. Dia berlainan. Ada pokok yang memerlukan suhu yang sejuk. Ada tumbuh-tumbuhan yang memerlukan udara ataupun suhu, iaitu suhu yang panas. Tetapi setiap tumbuh-tumbuhan ataupun keperluan asas biji benih sebelum bercambang menjadi pokok memerlukan 3 asas. Berapa asas? Ya, 3 asas. Iaitu air, udara, dan suhu yang sesuai. Ada 3. Ingat, mari sebut bersama-sama. Air, udara, suhu yang sesuai. Ini ialah 3 keperluan asas biji benih sebelum bercambah menjadi pokok. Okey. Seterusnya, Cikgu Nurul terangkan lagi perubahan semasa tumbesaran. Kamu semak buku teks kamu, muka surat 52. Buku teks sains sama-sama kita semak. Okey, kita belajar sedikit tentang perubahan semasa tumbesaran. Okey, jika kamu pernah melihat ayah atau ibu menanam pokok kan? Kamu tengok ibu dengan ayah menanam, mula-mula sekali ialah menanam biji benih ke dalam tanah. Betul tak kelas? Okey, betul. Yang pertama, ibu ayah akan menanam biji benih. Dan biji benih tadi Cikgu Nurul cakap bercambah dia memerlukan berapa keperluan asas? 3 kan? Memerlukan air, ibu awak siram air, letakkan biji benih tu dekat tempat yang ada udara yang sesuai, suhu yang sesuai, ada udara, ada matahari. Jadi bila ada air yang cukup, udara dan mempunyai suhu yang sesuai, maka kamu akan melihat perubahan biji benih tersebut. Dia tak jadi biji benih dah. Dia semakin membesar. Okey, perubahan semasa pembesaran.
Dia semakin membesar. Biji benih tu akan membesar menjadi apa dia? Dia bila biji benih ditanam, anak benih akan bercambah. Akan bercambah. Bila bercambahnya anak benih, dia akan menjadi anak pokok. Yang kecil tu awak tengok dalam pasu mak awak, mula-mula kosong sebab biji benih kat dalam tanah. Lagi 2-3 hari awak tengok, anak pokok telah bercambah, anak pokok telah keluar. Kecil je. Kan? Kemudian anak pokok tersebut semakin lama semakin membesar. Semakin lama semakin membesar. Jadi, tumbuhan mengalami pertambahan yang pertama dari segi bilangan daun. Cuba kamu perhatikan gambar pada skrin yang Cikgu Nurul tunjukkan ni. Yang pertama biji benih. Yang kedua bercambah menjadi anak pokok. Ada berapa je daun pada anak pokok? Ada 2 helai. 1, 2 helai je daun. Okey. Selepas tu bilangan daun juga akan semakin bertambah semakin banyak sehingga pokok itu besar. Daun juga akan banyak. Okey. Tumbuhan juga mengalami pertambahan yang kedua dari segi saiz daun. Mula-mula awak tengok anak pokok saiz daunnya kecil. Bila semakin membesar, saiz daun semakin lebar. Semakin lebar sebab pokok semakin membesar. Okey. Selain itu yang ketiga, ketinggian pokok semakin tinggi. Cuba kamu tengok ibu kamu tanam biji benih. Semakin membesar ke semakin mengecil? Semakin membesar. Ketinggian pokok semakin tinggi. Peliklah cikgu kan? Awak pun pelik kalau mama tanam pokok, lepas tu tengok makin lama makin kecil. Maksudnya 3 keperluan asas tidak mencukupi. Tapi kalau 3 keperluan asas untuk biji benih tu bercambah, mencukupi, bilangan daun akan bertambah. Saiz daun akan bertambah. Ketinggian pokok semakin tinggi. Yang keempat, lilitan batang pokok juga akan bertambah. Lilitan batang pokok, mula-mula awak tengok kan, ibu tanam pokok mangga, bukan pokok mangga, tanam biji benih mangga tu. Mula-mula kecil, lepas tu anak dia keluar anak pokok mangga yang kecil. Semakin lama, semakin akan membesar lilitan batang pokok mangga tersebut. Semakin lama, semakin membesar lilitan batang pokok. Lilitan batang pokok tu kan kecil. Kalau baru tanam biji benih dia bercambah kan, kecil je. Lepas tu lilitan batang pokok tu semakin membesar. Jika pokok semakin membesar. Baik, Cikgu Nur ulang lagi. Perubahan semasa pembesaran mengalami 4. Ada 4 perubahan. Yang pertama, perubahan dari segi pertambahan bilangan daun. Yang kedua, mengalami pertambahan dari segi saiz daun. Yang ketiga, mengalami pertambahan ketinggian pokok. Pokok semakin lama semakin tinggi. Yang keempat, lilitan batang pokok semakin besar. Semakin membesar. Baik murid-murid, mari kita sebut bersama-sama. Sebut bersama dengan cikgu. Walaupun cikgu Nurul tak dengar, awak cakap, mungkin ibu dekat rumah dengar. Mari kita baca bersama-sama. Tumbuhan mengalami pertambahan. Yang pertama, bilangan daun semakin banyak. Yang kedua, saiz daun semakin lebar. Yang ketiga, ketinggian pokok semakin tinggi. Yang keempat, lilitan batang pokok juga akan bertambah. Semakin besar pokok, semakin tinggi pokok, semakin bertambah lilitan batang pokok. Baik. Seterusnya, ini kerja rumah.
Okey, jeruma yang terakhir ni, slide cikgu yang ke-6 ni. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah, okey, Cikgu Nurul, okey, minta awak keluarkan buku latihan sains. Okey, awak tulis nota yang pertama, kepentingan tumbuhan. Tulis ni 1, 2, 3, 4 dalam buku latihan. Kepentingan tumbuhan. Tulis ni ada 4 kepentingan tumbuhan. Okey, yang kedua lah, dah habis tulis kepentingan tumbuhan ni, awak tulis keperluan asas biji benih bercambah. Ini nota, salin dalam buku latihan sains. Okey, kamu salin, kamu lukis ni, tulis air, udara, suhu yang sesuai. Lukis macam mana Cikgu Nurul tulis ni, macam mana Cikgu Nurul letakkan dalam slideshow ni, awak pun mesti tulis macam ni juga. Ada 3. 1, 2, ada 3. Baik, seterusnya nota yang ini juga, perubahan semasa tumbesaran. Kamu lukis gambar ni, okey, lukis gambar biji benih, anak pokok, dan semakin lama pokok semakin membesar, semakin tinggi. Tulis nota tumbuhan mengalami pertambahan. 1, bilangan daun. 2, saiz daun. 3, ketinggian pokok. 4, lilitan batang pokok. Tulis dalam buku sains. Okey, baik, yang seterusnya latihan. Awak dah tulis nota, semua dah tulis nota. Okey, latihan cikgu seterusnya yang terakhir. Kamu, ini ada 5 proses tumbesaran percambahan pokok. Kan? Kalau kamu tak tahu, kamu rujuk buku teks sains muka surat 55. Yang pertama ni, lukis gambar yang mana ni? Nak lukis gambar yang ada biji benih yang dah bertunas sikit ke, atau terus anak pokok ke, atau pokok semakin membesar ke, atau yang macam mana? Atau biji benih dulu ke, kamu lukiskan. Yang pertama yang mana satu? Gambar yang mana satu? Kamu tak tahu, kamu rujuk dalam buku teks sains muka surat 55. Buku teks sains muka surat 55. Yang pertama lukis yang mana? Yang kedua nak lukis yang mana? Yang ketiga nak lukis yang mana? Ni ada 5 jawapan ni, ada 5 gambar rajah ni berkenaan dengan urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Yang pertama nak lukis yang mana dulu? Gambar yang mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Yang mana? Awak lukis. Dia ada 5 urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Nombor 1 yang mana? 2 yang mana? 3, 4, 5 yang mana? Baik. Hari ni, okey, murid-murid faham apa arahan cikgu? Yang pertama tadi, awak dah baca teks Cikgu Nurul. Kemudian awak pergi muka surat 3 ni, dalam slide PDF cikgu ni, awak salin nota tentang kepentingan tumbuhan. Tulis sama yang macam Cikgu Nurul tulis, awak tulis. Baik, yang kedua, tajuk yang kedua yang perlu awak tulis ialah keperluan asas biji benih bercambah. Lukis. Tulis air, udara, suhu. Sama yang macam Cikgu Nurul tulis ni. Okey, yang ketiga yang perlu awak tulis ialah perubahan semasa tumbesaran ni. Yang Cikgu Nurul tunjuk ni. Tulis. Lukis gambar pokok ni, biji benih, anak pokok semakin membesar sehingga menjadi pokok. Dan tulis juga tumbuhan mengalami pertambahan. 1, bilangan daun. 2, saiz daun. 3, ketinggian pokok. 4, lilitan batang pokok. Yang terakhir sekali, latihan juga. Ni, latihan ni awak perlu salin, awak uploadkan. Nombor 1 apa? Lukis gambar. Nombor 1, urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan ni, nombor 1 apa? Lukis. Bukan tulis lukis ni. Cikgu Nurul ada bagi ni jawapannya ni. Gambar ni, lukis. Yang ni. Lukis nombor 1. Nombor 1 Cikgu Nurul bagi contoh mestilah biji benih. Biji benih ni yang belum ada tunas ni, yang belum ada cambar, yang belum ada ekor. Ni biji benih ni, lukis sini. Jadi nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, kamu tak tahu boleh semak dalam buku teks sains muka surat 55. Bila nak hantar?
Cikgu Nurul beri tempoh masa sehingga hari sains ada hari Cikgu Nurul bagi tempoh sehingga hari Isnin. Siapa yang tak screenshot, yang tak ambil gambar dan hantar kepada cikgu, maksudnya awak tak datang. Maksudnya awak tidak mengikuti PDPR. Okey, latihan yang awak ambil tu minta tolong ibu. Okey, ambil gambar, hantar personal kepada cikgu, nombor telefon cikgu hantar. Cikgu akan ambil kedatangan. Cikgu akan ambil kedatangan. Baik. Okey, kelas untuk pengajaran unit 5 tumbuh-tumbuhan hari ini sampai di sini sahaja. Cikgu nak awak ulang kaji, fahamkan. Kamu boleh rujuk muka surat 49 hingga muka surat 55 buku teks. Yang paling penting jangan lupa salin nota cikgu bermula dari muka surat 3 ni, PDF cikgu bagi ni, muka surat 3 hingga muka surat 6. Tulis dalam mana? Tulis dalam buku latihan sains. Kalau tak ada buku latihan sains, tulis dalam kertas kosong dan simpan. Apabila kita pulang ke sekolah, Cikgu Nurul nak tengok latihan telah siap. Okey. Supaya kalau siapa yang tak ada buku atau buku dia masih di cikgu yang lama, cikgu sains kelas lama, nanti bila naik sekolah cikgu akan minta dan awak perlu tampal dalam buku latihan sains. Jika ada buku latihan sains, guna buku latihan sains kamu. Baiklah murid-murid, jangan lupa siapkan kerja rumah Cikgu Nurul. Okey, dengar pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.